sejarah awal penglibatan orang-orang Melayu dalam bidang ketenteraan serta legenda Hang Tuah dan rakan-rakannya jelas menunjukkan semangat keperwiraan bangsa Melayu wujud sejak zaman kegemilangan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Pahlawan-pahlawan ini merupakan teras kekuatan bangsa Melayu dan membuktikan warisan darah kepahlawanan adalah setua usia bangsa Melayu. Semangat keperwiraan dan kepahlawanan bangsa Melayu mempertahankan kebebasan, kedaulatan dan kepentingan bangsa dan negara memang tidak dapat disangkal. Serta Melayu Melaka pada ketika itu mempunyai tenteranya sendiri yang terdiri daripada golongan rakyat jelata untuk mempertahankan kedaulatan negara dan penjajah asing. Walaupun Empayar Kesultanan Melayu Melaka runtuh pada tahun 1511 ke tangan penjajah, namun ia tidak menyekat tanah Melayu dari melahirkan pahlawan-pahlawan terkenal seperti Dul Said di Naning, Datuk Siamang Gagap di Seri Menanti, Datuk Bahaman di Semantan, Mat Kilau, Datuk Maharaja Lela, Tok Jangguk dan ramai lagi yang mana mereka ini dianggap sebagai penderhaka oleh pihak penjajah. Selepas 285 tahun kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka, sepasukan tentera yang terdiri daripada anak-anak Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1796 tetapi dibubarkan pada tahun 1874. Catatan sejarah menunjukkan bahawa kebanyakan orang-orang Melayu yang dibawa ke Ceylon oleh Belanda terdiri dari 3 kategori, iaitu putera-putera raja yang hilang takhta kerajaannya, prajurit-prajurit yang setia kepada putera-putera raja yang tewas menentang penjajah, dan pesalah-pesalah yang menerima hukuman buang negeri. Kekuatan pada ketika itu terdiri dari 5 kompeni bebas dengan penempatan seramai 800 orang di Colombo dan 200 orang di Fort of Gale di selatan kepulauan tersebut. Setelah Belanda menyerah diri di Colombo, pasukan tentera yang terdiri daripada anak-anak Melayu di Ceylon diletakkan di bawah pentadbiran British. Bagaimanapun pihak British sentiasa meragui kemampuan dan kesetiaan anak-anak Melayu ini walaupun kemampuan mereka telah terbukti semasa Perang Kandian. Akhirnya pergolakan politik serantau yang terancam pihak British telah memaksa pembubaran pasukan ini pada tahun 1874. Sebelum wujud pasukan pertahanan tetap, telah wujud pasukan sukarela Melayu sejak tahun 1902. Bagaimanapun, pasukan yang ditubuhkan oleh pihak Inggeris ini bukan bertujuan untuk mempertahankan negara, tetapi lebih kepada meningkatkan disiplin di kalangan kaki tangan kerajaan yang merupakan anggota utama dalam pasukan tersebut. Usul untuk menubuhkan sebuah pasukan militer Melayu yang terdiri di kalangan anak-anak pribumi, iaitu orang Melayu sendiri, dibangkitkan oleh Walter Frederick Nutt, seorang ahli tidak rasmi semasa mesyuarat Majlis Persekutuan di Kuala Kangsar pada 10 Julai 1913. Pada 26 November 1913, beliau telah membentangkan usul ini buat kali keduanya dengan menggunakan istilah Regimen Askar Melayu di forum mesyuarat yang sama. Usul beliau adalah berlandaskan bahawa orang Melayu boleh dibentuk menjadi bangsa yang disiplin. Dengan adanya sifat cintakan tanah air, mereka akan lebih berusaha melindungi dan mempertahankan tanah air mereka sendiri. Walaupun terdapatnya penglibatan segelintir bangsa Melayu pada ketika itu, namun pemuda-pemuda Melayu hanya dibenarkan menganggotai askar sukarela negeri-negeri Melayu sejak tahun 1902. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Shah Ibni Yam Tuan Antah juga telah membangkitkan perkara yang sama dalam persidangan Majlis Persekutuan pada 4 November 1914. Walau bagaimanapun, Gubernur dan pemerintah tertinggi negeri-negeri Selat merangkap Pesuruhjaya Tinggi Negeri-negeri Melayu, Sir Arthur Henderson Young, mempunyai pandangan negatif terhadap usul tersebut yang turut dikongsi oleh General Officer Commanding Malaya pada ketika itu. Tiada keputusan dicapai sehingga selepas Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1919, di mana semasa mesyuarat Majlis Persekutuan, usul penubuhan telah dibangkitkan semula oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Shah Ibni Yam Tuan Antah, Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar Ibni Almarhum Sultan Idris Azam Shah,
dan Undang Rembau Datuk Abdullah bin Dahan, Raja di Hilir Perak, Raja Sir Chulan Ibni Sultan Abdullah yang hadir juga turut memberi sokongan. Cadangan ini tercetus kerana pada waktu itu tidak terdapat satu pun pasukan tentera yang dianggotai sepenuhnya oleh orang-orang Melayu. Bagaimanapun, cadangan awal ini tidak mendapat layanan yang memuaskan. Inggris lebih suka menggunakan askar-askar India, Malay State Guard, untuk mempertahankan kepentingan mereka di tanah jajahan ini. Mereka juga telah menggunakan khidmat askar Punjabi, Gurkha dan juga pasukan tentera Inggris yang didatangkan dari India bagi menguruskan pertahanan di tanah Melayu. Keadaan ini berlanjutan sehingga tahun 1929 apabila kerajaan British dan empayarnya di Asia dilanda masalah kemelesetan ekonomi disebabkan upahan yang terlalu tinggi bagi mengekalkan tentera dari luar. Barulah timbul minat kerajaan British untuk mewujudkan tentera pertahanan dalam kalangan anak tempatan. Raja di Hilir Perak, Raja Sir Chulan, dalam ucapannya di Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1931, sekali lagi mengingatkan mesyuarat ini supaya memberi pertimbangan yang serius tentang penubuhan Regimen Askar Melayu. Akhirnya pada 25 Feb 1932, pejabat perang British telah memaklumkan kepada GOC Malaya tentang keputusan untuk menubuhkan kompeni percubaan bagi Batalion Askar Melayu. Pengumuman ini telah dilaksanakan oleh Ketua Setiausaha Kerajaan Andrew Caldicott semasa mesyuarat Majlis Persekutuan pada 13 Sep 1932, di mana beliau memaklumkan secara prinsipnya pejabat kolonial dan pejabat perang telah meluluskan penubuhan tersebut. Justeru pada 31 Mei 1932, kompeni percubaan ini akan ditubuhkan di bawah Malay Regiment 1933 yang dirangka oleh jawatan kuasa kecil Regimen Askar Melayu di bawah Mr. E.B. William pada 13 Jan 1933. Rang Undang-Undang Penubuhan Askar Melayu diumumkan oleh Pemangku Penasihat Undang-Undang Negeri Bersekutu. Rang undang-undang ini dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 23 Jan 1933. Setelah dibentang dan dibahas, majlis tersebut telah meluluskan sebagai Undang-Undang Negeri-Negeri Bersekutu nombor 11 tahun 1933. Penubuhan Regimen Askar Melayu diharap dapat menggantikan Batalion Burma yang dipinjamkan oleh Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu oleh Kerajaan India yang berpangkalan di Taiping. Akhirnya hasrat Sultan dan pembesar-pembesar Melayu untuk menubuhkan satu pasukan askar Melayu akhirnya tercapai. Pengambilan rekrut skuad pertama kompeni percubaan seramai 25 orang telah dilakukan pada 1 Feb 1933. Lebih daripada 1,000 pemuda Melayu telah memohon melalui pegawai daerah negeri-negeri Melayu Bersekutu. Iklan-iklan juga turut disiarkan melalui akhbar-akhbar Melayu. Pemilihan dilakukan dengan cukup teliti. Rekrut yang berjaya telah diarahkan melapor diri di Highline, Port Dickson. Kod pertama ini memulakan latihan mereka pada 1 Mac 1933. Mereka yang terpilih menganggotai skot pertama ini dipilih dari negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Melaka. Selepas pengambilan pertama pada bulan Mac 1933 dan berdasarkan kepada sambutan yang amat memberangsangkan daripada anak-anak Melayu untuk menyertai penubuhan ini, 3 lagi pengambilan telah dibuat dalam tahun yang sama, iaitu pada bulan Ogos, Oktober dan Disember. Setiap pengambilan tambahan berjumlah 30 orang menjadikan jumlah keseluruhan 115 orang pada bulan Disember 1933. Pembesaran pasukan percubaan askar Melayu dibincangkan pada 24 April 1934 oleh Jawatan Kuasa Penasihat Tetap Askar Melayu di Port Dickson. Jawatan kuasa ini mengambil ketetapan agar ditubuhkan satu batalion penuh dengan menambah kekuatan kepada 4 orang pegawai British, 1 quartermaster, 5 orang pegawai Warren dan jurulatih British di samping 299 orang lain-lain pangkat Melayu. Pada 14 November 1935, Pemangku Ketua Setiausaha Kerajaan dalam memorandumnya telah memaklumkan mulai 1 Jan 1935, nama kompeni percubaan ditukarkan menjadi Regimen Askar Melayu. Tarikh 1 Mac 1933 merupakan tarikh penubuhan Regimen Askar Melayu dan Tentera Darat Malaysia. Pada 4 November 1936, buat julung kalinya 4 orang pegawai tidak tauliah daripada skuad pertama kompeni percubaan telah ditauliahkan oleh Pesuruhjaya Tinggi Sir Shenton Thomas sebagai pegawai dengan pangkat Lieutenant Muda selepas menjalani latihan kadet di Singapura.
Mereka yang terpilih ialah nombor 8 Arifin Haji Sulaiman, nombor 12 Ibrahim Siddiq, nombor 13 Ismail Tahar dan nombor 25 Raja Lub Nur Rashid Raja Abdul Rahman. Selain daripada 4 orang pegawai Melayu yang mendapat pertauliahan daripada Pesuruhjaya Tinggi, terdapat 12 pegawai tentera British yang berkhidmat dengan Regimen Askar Melayu sehingga akhir tahun 1936.